Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati lagi dikasihi para asatizah, rakan-rakan, guru pendidikan Islam, para jurulatih bagi aktiviti pertandingan adab dan nilai seluruh negeri Pulau Pinang. Didoakan agar tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah sekalian sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk kita sama-sama sederak melangkah meneruskan perjuangan dan tanggungjawab kita dalam bidang pendidikan yang amat kita cintai ini, khususnya untuk kelangsungan program adab dan nilai di negeri Pulau Pinang bagi tahun 2020 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, insya-Allah melalui sesi taklimat yang serba ringkas dan padat ini, saya akan berkongsi info dengan tuan-tuan dan puan-puan para jurulatih sekalian berkenaan garis panduan pelaksanaan dan format serta peraturan pertandingan khusus bagi acara Idai Cilik Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020 bagi negeri Pulau Pinang. Sebelum saya meneruskan sesi perkongsian ini, terlebih dahulu ingin saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan agar dapat merujuk garis panduan pertandingan yang telah diedarkan ke sekolah masing-masing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan Idai Cilik ini merupakan acara baharu yang dijenamakan semula bagi menggantikan acara bercerita kisah daripada Al-Quran yang telah diadakan pada 8 tahun sebelum ini, di mana ianya bertujuan untuk menggalakkan murid menceburi bidang pengucapan umum berunsur dakwah dalam bahasa Melayu. Konsep dan penyampaian yang santai, kreatif dan menarik perhatian penonton merupakan ciri utama yang perlu diketengahkan dalam pertandingan Idai Cilik ini, dan ianya berbeza sama sekali dengan cara penyampaian acara bercerita sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan rakan guru yang dihormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum melalui garis panduan dan turut dinyatakan melalui taklimat umum yang telah disampaikan oleh Unit Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, pertandingan Idai Cilik ini akan dijalankan secara dalam talian, iaitu dalam bentuk rakaman video. Berkenaan kaedah dan panduan penghantaran video penyertaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk taklimat umum yang telah disampaikan oleh Unit Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, penyertaan pertandingan Idai Cilik ini terbuka kepada semua murid Islam sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertandingan ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu kategori lelaki tahap 2 sekolah rendah dan kategori perempuan tahap 2 sekolah rendah. Ini bermakna setiap sekolah akan menghantar ataupun boleh menghantar seorang peserta lelaki dan seorang peserta perempuan tahun 4 atau tahun 5 atau tahun 6 sahaja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ketetapan yang telah dimaklumkan, rakaman video yang dihantar bagi penyertaan pertandingan Idai Cilik ini akan mewakili sekolah terus ke peringkat negeri. Oleh yang demikian, setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar 1 penyertaan sahaja bagi setiap kategori yang dicalonkan bagi mewakili sekolah masing-masing kepada pihak urusdia di peringkat negeri. Suka untuk saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan para jurulatih sekalian agar tuan-tuan dan puan-puan memberikan perhatian kepada proses rakaman video persembahan peserta tuan-tuan dan puan-puan, bahawa video persembahan yang akan dirakam dan dihantar sebagai penyertaan hendaklah rakaman paparan penuh yang meliputi keseluruhan tubuh badan peserta. Dan diingatkan juga untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, rakaman video yang dihantar hendaklah rakaman yang berkualiti dan asli dalam format
MP4 berdurasi 5 minit penyampaian tanpa sebarang suntingan. Tanpa sebarang suntingan. Permulaan bicara atau kalam pertama menandakan persembahan bermula dan masa 5 minit persembahan akan mula dikira. Dalam hal ini, penggunaan mikrofon sangat digalakkan bagi mendapatkan kualiti suara yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya berkenaan pakaian. Dalam pertandingan idai cilik ini, peserta hendaklah berpakaian yang menutup aurat dengan sempurna tanpa sebarang pengenalan nama sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah sekalian, seterusnya saya lanjutkan perkongsian ini berkenaan dengan tema tazkirah yang akan disampaikan oleh para peserta. Jadi seperti mana yang tertera ataupun mungkin ustaz-ustazah dah sedia maklum, dalam garis panduan idai cilik terdapat 3 tema yang ditetapkan, iaitu yang pertama rukun iman, kedua rukun Islam dan yang ketiga sifat mahmudah. Oleh yang demikian, untuk penyertaan bagi peringkat negeri Pulau Pinang, ketetapan yang dipersetujui bagi pertandingan idai cilik ini adalah peserta bebas untuk memilih salah satu dari 3 tema yang telah ditetapkan dan tiada lagi undian bagi tema-tema berkenaan. Selepas pemilihan tema dibuat, peserta bebas untuk menetapkan tajuk bagi persembahan berdasarkan tema yang dipilih dan hendaklah menyebutnya semasa persembahan. Sebagai contoh, peserta memilih tema rukun Islam dan tajuk yang ditetapkan sendiri oleh peserta adalah puasa membentuk insan bertakwa. Ini bermakna peserta akan memilih satu tema dari 3 tema yang ditetapkan. Kemudian, daripada tema yang dipilih, peserta akan tentukan tajuk yang akan dipersembahkan. Dalam situasi ini, tuan-tuan dan puan-puan sebagai jurulatih bolehlah membantu dan guide peserta, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membuat pemilihan tema, tajuk dan seterusnya membuat rakaman persembahan murid. Adalah diingatkan juga bahawa teks atau isi kandungan tazkirah yang dipersembahkan hendaklah berbeza antara satu sama lain, antara peserta lelaki dengan peserta perempuan bagi setiap wakil dari sekolah tuan-tuan dan puan-puan, serta tiada unsur plagiat. Dan dimaklumkan juga untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, bagi pertandingan idai cilik ini tiada lagi soalan spontan yang akan diajukan kepada peserta. Ini bermakna peserta hanya akan menyampaikan tazkirah sahaja selama 5 minit persembahan melalui rakaman video yang dihantar kepada pihak urus dia. Tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, para jurulatih yang saya hormati sekalian, bagi pelaksanaan pertandingan idai cilik ini, proses penilaian akan menggunakan sistem penjurian dan bukan lagi sistem penghakiman. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, markah keseluruhan bagi pertandingan idai cilik ini adalah sebanyak 200/200 markah, di mana bahagian persembahan dan penyampaian akan menyumbang markah sebanyak 100 markah, manakala bahagian isi dan bahasa akan menyumbang markah sebanyak 100 markah. Adalah diingatkan bahawa persembahan peserta bagi rakaman video yang dihantar hendaklah berdasarkan skop pemarkahan dan penjurian yang sebenar. Pihak juri amat menitik beratkan kualiti persembahan yang disampaikan. Persembahan peserta bagi pertandingan idai cilik ini hendaklah penyampaian yang bersifat realiti, yang menekankan hubungan antara peserta dengan penonton. Jadi penyampaian peserta hendaklah menarik, tidak terlalu kaku, variasi teknik persembahan yang pelbagai, penyampaian yang lancar dan sebutan yang jelas. Teknik-teknik persembahan yang menyalahi syariat adalah
dilarang sama sekali. Pergerakan yang keterlaluan, agresif, berbahaya dan akrobatik tidak dibenarkan. Seterusnya, penggunaan props dibenarkan. Props yang berbentuk multimedia sahaja. Nyanyian adalah berbentuk Islamik seperti nasyid dan zikir. Nyanyian, melodi dan irama muzik hard rock, hip hop, heavy metal dan seumpamanya adalah tidak dibenarkan. Peserta da'i cilik hendaklah menyampaikan persembahan dengan keupayaan, kreativiti dan ketulinan idea sendiri. Muzik dan kesan bunyi hanya dibenarkan 5 atau 10% sahaja dari keseluruhan masa yang diperuntukkan, iaitu 5 minit persembahan. Dan peserta juga hendaklah menunjukkan keyakinan secara konsisten sepanjang persembahan. Untuk makluman, juri bahagian ini juga akan menilai repo yang mencakupi perkara-perkara berikut. Yang pertama, persembahan boleh dimulakan dengan pelbagai teknik yang bersesuaian. Setiap peserta mesti mempunyai salam, hamdallah atau salawat dan penutup. Kemampuan peserta menarik penonton bersama menjiwai persembahan seperti interaksi ringkas dengan penonton, hubungan mata dengan sebahagian besar penonton, menyapa penonton sekurang-kurangnya dalam 2 bentuk sapaan, dan keseluruhan persembahan menggunakan sebutan yang jelas dan difahami oleh penonton. Seterusnya, juri bahagian persembahan juga akan menilai dari segi kawalan pentas dan gerak tubuh peserta mencakupi perkara-perkara berikut. Pertama, menggunakan pentas dengan sebaiknya, gerakan tubuh sesuai dengan tema persembahan dan tidak terlalu keterlaluan. Seterusnya, gerakan anggota badan tidak statik dan terlalu kaku, dan segala pergerakan isyarat tubuh badan dan interaksi dengan penonton yang keterlaluan seperti yang bersifat lucah, menghina dan lain-lain adalah dilarang sama sekali. Seterusnya, aspek penjurian bahagian penyampaian. Di bahagian penyampaian, penjurian akan menilai perkara-perkara berikut. Yang pertama, kelancaran penyampaian. Seterusnya, kesesuaian nada, kepelbagaian memek muka, pengupasan isi yang menarik, persembahan yang meyakinkan, dan gaya yang bersesuaian. Seterusnya, penjurian untuk bahagian isi dan bahasa. Bahagian isi akan dinilai dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, dalil naqli dan terjemahan, contoh dan pengajaran, kefahaman tajuk, dan tiada unsur pelagian. Untuk dalil naqli dan terjemahan, persembahan hendaklah mengandungi minimum 1 dalil naqli, yakni ayat Al-Quran ataupun hadis. Kecacatan jali, dalil naqli yang dibaca hanya diberi 1 markah sahaja. Manakala kecacatan jali untuk kupasan dalil naqli yang dibaca tidak diberi markah. Ingatkan bahawa semua jenis hadis diterima kecuali hadis maudhu'. Dalil naqli yang tidak bersesuaian dengan tema tidak akan diberi markah, dan terjemahan dalil naqli yang salah atau tidak tepat tidak diberi markah. Untuk bahagian contoh dan pengajaran, persembahan peserta hendaklah mengandungi minimum 1 kisah teladan ataupun contoh, pengalaman atau analogi atau isu semasa. Dan persembahan hendaklah mengandungi minimum 1 fakta atau data atau sirah.
Dan persembahan peserta hendaklah mengandungi minimum satu pengajaran ataupun ibrah. Manakala untuk kefahaman tajuk adalah berdasarkan kepada ketepatan peserta menghurai tema dan tajuk secara keseluruhan. Seterusnya, isi persembahan tidak boleh menyentuh sikap dan amalan mana-mana parti politik di Malaysia. Teks, isi, kandungan yang dipersembahkan hendaklah berbeza di antara peserta lelaki dengan peserta perempuan bagi setiap wakil di peringkat zon atau negeri. Dan peserta dan persembahan tidak boleh menyentuh peribadi individu atau mana-mana kumpulan masyarakat di Malaysia yang boleh menimbulkan kontroversi atau menggugat perpaduan kaum. Seterusnya, untuk skop penjurian bagi bahagian bahasa. Juri bahagian bahasa akan mengadili perkara-perkara berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik, jelas dan mudah difahami. Bahasa yang digunakan hendaklah sesuai, tepat dengan isi persembahan dan tidak menyinggung mana-mana pihak. Perkataan Arab atau Inggeris yang lazim dipertuturkan boleh digunakan dalam persembahan seperti perkataan iltizam, optimis dan sebagainya. Sebutan baku atau tidak baku boleh digunakan dalam persembahan. Setiap kesalahan jali pada bacaan dalil naqli yang mengubah makna tidak akan diberi markah. Dan dalil daripada ayat Al-Quran mestilah dibaca dengan tajwid yang betul, iaitu dari segi hukum gunnah dan mad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan aspek penjurian yang akan dinilai dalam pertandingan Ida'i Cilik ini. Jadi pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak mengikut atau mematuhi terma dan syarat pertandingan yang ditetapkan. Jadi keputusan hakim bagi pertandingan Ida'i Cilik ini adalah muktamad. Tuan-tuan dan puan-puan para asatizah yang saya hormati sekalian, semoga perkongsian ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam membuat persediaan yang sebaiknya bagi pertandingan Ida'i Cilik. Untuk kefahaman yang lebih jelas dan merungkai sebarang keraguan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk dari panduan yang telah diedarkan ke sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Semoga insya-Allah kita dapat melaksanakan yang terbaik demi menjaga kualiti persembahan. Akhir kata, selamat maju jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.